Alright, so untuk lebih memberkati sesi kita pada pagi ini, apa kata kita mulakan dengan Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. So Allahumma ya jami'. Alhamdulillah hari ni kita ada 200. Wow, banyaknya. Kan 200 orang yang dalam sesi kita hari ni untuk kita sama-sama belajar bagaimana kita nak upgrade setiap hari satu benda baru tentang closing kita. Boleh Okay. So Allahumma ya bari, kita minta dengan Allah supaya Allah pemudahkan urusan kita, Allah pemudahkan internet kita untuk kita ni belajar dengan lebih mudah, kan, lapangkan hati kita ni dan clearkan otak kita ni untuk kita sentiasa kan bersedia untuk dapatkan ilmu-ilmu baru. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau dengan saya, memang tuan-tuan puan kena ada pen. Okay, kena ada pen. Sebab apa tahu? Sebab saya memang tak ada slide. Dan Alhamdulillah apa yang saya ajar ini lebih kepada benda-benda yang saya belajar, yang saya dah buat. Dan you guys pun kadang-kadang faham lah kan. Kita nak cerita pasal harga, tiba-tiba nanti dia akan pergi ke tempat lain dulu dan dia akan masuk balik. Sebab apa? Cara saya buatkan sesi saya ni menarik adalah saya lebih sangat-sangat menghargai you guys. So you guys, saya tak akan biarkan tuan-tuan bersendirian komen dan tak terjawab. So jika you ada apa-apa soalan dan saya nampak, saya akan cuba ambil soalan tersebut dan saya tulis macam ni supaya saya tak tertinggal. Boleh Terima kasih adik Mahrina. Sir, adik sihat? Adik sihat. Dia kat nursery. Live ni memang tak ada slide. Terima kasih Tuan Sobri. Tuan Sobri ni dahsyat lah. Tuan Sobri ni adalah tuan sahabat saya. Kan? So, siapa-siapa yang perlukan nak pasang kowe ke untuk mak ayah ke, tolong follow Tuan Sobri. Sebab dia akan bantu anda daripada awal sampai habis dengan servis yang terbaik. Ini saya tak cakap tipu lah. Okay? So, insyaAllah. Alright. So, sebelum kita teruskan, tadi saya dapat soalan daripada Dr. Mel. Okay, Dr. Matt masih ada ke? So, say hi sikit. Macam kenal je. Betul, kita kenal Syukri. Okay. Tuan, betulkah kebelakangan ni views konten yang ilmu jatuh dan Titi semakin kembali seperti PKP yang pertama? Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab soalan Dr. Mel, bagi saya lah, kan, isu berkaitan tentang views konten ini, dia bukan berkaitan tentang TikTok ni nak jadi PKP yang pertama ke tidak. So bagi saya sebenarnya views untuk konten yang menyampaikan ilmu itu adalah konten yang bagus. Cuma mungkin sekarang sebab dah ramai. So bila dah ramai orang buat sharing tentang ilmu kan. So semua orang nak cerita pasal sale, semua orang nak cerita pasal bahagia, semua orang nak cerita pasal tips business. So bila orang tu dah consume terlalu banyak tips business, sebab tu bila kita keluarkan konten yang tentang berilmu ni, sebenarnya konten ilmu ni, kenapa view kita rendah? Sebab orang dah tengok banyak kali. Sebab orang dah tengok banyak kali. So bila orang dah tengok banyak, dia akan skip lah. So apa yang kita kena buat adalah kita kena upgrade kita punya konten. Sebab tu bagaimana you nak upgrade your konten adalah be specific. Ni antara apa yang saya buat. Tuan-tuan dan puan, memang saya berbisnes. Kan, saya berbisnes, saya ada buat pandai marketing, tetapi apa yang saya buat adalah saya fokus kepada closing semata-mata. Walaupun saya trigger orang lain buat itulah, buat ini, buat trending lah, buat itu kan. Sebab kadang-kadang dia macam, yalah kita kan nak, kalau boleh macam nak traffic, betul tak? Tapi ingat balik niat kita, ingat balik kita punya sebab kenapa kita kat TikTok ni, kita nak sampaikan ilmu, betul tak? So bila nak sampaikan ilmu tu pun kena cukup menarik lah. So far, kalau lah you kata konten tentang ilmu ini jatuh, cuba tengok One Shaker, sahabat saya yang mengajar tentang agama, viewsnya Alhamdulillah. Walaupun lah tak seperti orang-orang lain, walaupun tak seperti macam, dapat 100,000, 4 juta, 5 juta. Yalah, itu pun angka kan? Tapi bayangkan, konten ilmu saja kita boleh dapat 6,000, dapat 10,000, dapat like dapat 400, dapat komen dapat 600. Itu bagi saya dah kira-kira bagus sangat. So macam Iman Talib ni pun bagus juga ni, sahabat saya juga ni. So jangan kita pandangkan views itu. Memang views tu penting. Sebab apa? Sebab kita nak tengok konten aku ni bagus atau tidak.
Kan konten ini bagus atau tidak. Tapi bagi saya, kalau kita hanya sekadar tengokkan views, nanti disebabkan satu views itu yang kurang, follower kita yang duk menunggu-nunggu konten kita yang bagus ini, itulah yang akan tertinggal. Faham tak? Walaupun kadang-kadang yelah benda baik memang tak ramai. So kitalah yang kena buat sampai ramai. Contoh macam hari ni saya buat live. Kan saya buat live. Saya buatkan dia dapat menarik. Orang duk tanya. Orang masuk live saya dia akan tanya, "Sir, macam mana saya tulis ah?" Nampak tak? Dia mencetus. Dan saya akan jawab awal, tidak, saya akan jawab akhir nanti. So kita kena be kreatif lah. Kita ni macam ala-ala nak berdakwah kan. So nak berdakwah ni benda baik. So bila niat kita tu nak bantu orang, nak beri manfaat, dia punya cabarannya ialah, betul ke kau nak tolong orang ni? Wait a minute. Kan, ke kau nak views je ni? Ke kau nak famous je ni? Ke nak follower je ni? Faham tak maksud saya? So kita upgrade content kita, upgrade kita punya editing, upgrade kita punya quality, upgrade gambar kita, upgrade video saya. Tuan-tuan dan puan, saya ada wireless, saya ada mic, saya ada mixer, saya ada 3 lampu, saya ada green screen. Faham tak? So sebenarnya itulah yang kita kena buat dulu. Kita upgrade semua benda tu yang the best yang kita boleh offer. Then baru tu you compile. So kalau you dah buat 200% dalam you punya content, dan kalau tak dapat, you puas hati sebab you dah buat yang terbaik. So next. Dan kadang-kadang kita rasa content kita ni bagus sangat. Tapi bagus dari segi you. You terlupa nak ambil tahu sebenarnya orang nak apa. Faham tak? Itu yang menyebabkan content tu content shock sendiri. Konten shock sendiri. Bila orang cakap nanti awak terasa. "Oi sir, mana ada konten shock sendiri? Ramailah orang perlulah." So kalau ramai orang perlu, konsisten lah. Itu je. Konsisten. Faham tak? Dan mungkin kadang-kadang kenapa views kita kurang, satu, check balik kita punya introduction kita. Kan 3 second kita yang pertama. Bagus tak bagus? And editing kita, ada drama Tamil kita tak? Ada zoom ke tidak? Ada subtitle ke tidak? Lepas tu kat akhir tu CTA kita. Contoh orang tengok TikTok ni dia lebih kurang average Kalau video 1 minit orang akan tengok 18 saat. Kalau video kita 30 saat orang akan tengok lebih kurang 30%. So sepatutnya kita dah boleh agak, kita buat 30 saat punya video, CTA nak kena letak minit ke 12, minit ke 13. Nampak tak? Kita menyusun macam mana nak buat video. Bukan hanya sekadar kita buat video lepas tu mengharapkan views naik. Itu gila. Faham tak? Sebab benda-benda macam ni kena ada ilmu. Itulah ujian orang yang nak menyampaikan ilmu. Dan saya pun kadang-kadang tuan-tuan, kenapa kalau tanya saya lah, ni adalah sesi yang episod yang ketiga untuk season yang kedua. Bagi saya konsisten adalah mengajar, berkongsi lah kan dengan semua orang tentang closing ini. Ini kenapa tahu? Sebab saya tak nak ditanya di akhirat nanti tu, ilmu yang awak ada tu awak buat apa? Ilmu yang awak ada itu awak buat apa? So walaupun kadang-kadang orang kata lah ilmu closing senang je. Memang senang. Saya tak ajar benda susah. Saya tak ajar bahasa Arab, saya tak gerti bahasa Arab. Kan saya tak pandai, kuranglah arif pada agama, so saya gitu buat, saya tak ada closing. Kan saya alhamdulillah lah ilmu closing tu orang boleh proven lah. Kan siapa-siapa yang dah pernah belajar dengan saya. So saya share lah apa yang saya pakar. Sebab tu kadang-kadang dalam benda yang you nak share, kadang-kadang benda niche yang you nak cari, konten yang macam mana you nak share itu adalah, carilah konten yang kita suka. Dan alang-alang konten yang you suka itu, nak tak nak, you kena jadi nombor 1 dalam konten tersebut. Faham tak? So kalau you suka takaful, awak ni suka bercerita tentang kowe, so awak kena jadi orang yang nombor 1 tempat jadi rujukan jika orang nak jadi ataupun nak tanya tentang kowe. Kenapa filter dia macam ni? Kenapa filter dia macam tu? Kenapa macam ini? Kenapa sampai kena ada sijil halal? Awak boleh cerita. Tetapi kita tak adalah bawa benda tu setiap hari. Kita bawa yang mudah-mudah je. Faham tak? Okay? So untuk siapa-siapa yang merasakan views dia tu kurang, kita sebenarnya tidak betul-betul explore lagi potensi diri kita ni. Sebab tu tuan-tuan dan puan, nak konten bagus, baca buku. Buku kena baca. Bukannya baca Facebook, bukannya tengok video TikTok. Nak sampaikan ilmu, nak sampaikan yang bagus-bagus, kena baca buku. Bukunya feelnya berbeza. Faham tak? Faham So
start from now, ubah mindset kita, tengok balik, refresh balik, kenapa you buat content kat TikTok ni? Faham tak faham ni? Shadow ban tu macam mana sir? Shadow ban ni sebenarnya tak ada benda pun. Views kurang ke, ataupun kita macam rasa kurang engagement ke, sebab video awak tak menarik je. Itu je. Okay? Alright. So, saya harap saya menjawab soalan lah. Ya kan? Betul ke kebelakangan ni views konten yang ilmu jatuh dan titis semakin kembali seperti PKP yang pertama? Bagi saya, TikTok always be TikTok. TikTok sentiasa jadi TikTok. Memang ada yang gelik-gelik, ada yang hiburan. Kan? So kitalah yang warga-warga yang menyampaikan ilmu ini yang kena lebih ke depan lah. Kena push lagi konten lah. Upgrade konten lagi, lebih best lagi, lebih trending lagi. Tak ada masalah. Contoh, kita ada MyFoodie. Kan? Kita ada MyFoodie. So kita guna hashtag MyFoodie tu relate balik dengan bisnes kita. Faham tak? Contoh macam kemarin, saya blow up dengan MyFoodie. Memang blow up dekat 4 juta views. Saya cerita pasal MyFoodie. Tapi saya cerita bagaimana nak buat orang rasa dengan mata. Bagaimana nak buat orang rasa dengan telinga. Dan itu adalah teknik closing juga, teknik marketing. So you guys pun ada juga. Saya suka. So guna hashtag. Contoh kita ada hashtag apa hari ni? Saya tak berani lah buka TikTok. Kan? Kita tengok balik, pergi kat explore. Explore ke discover? Dua tu lah kan. Pergi tengok hashtag. Dan cuba cari hashtag yang you rasa macam, aku boleh buat konten lah. Settle. Boleh? InsyaAllah. So all the best. Jangan give up lah. Kita ni perjalanan ni, setakat view kurang. Dulu view tak ada. Kan? Dulu view tak ada, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah hari ni boleh lah. Kita dah main kat TikTok dah lama. Betul tak? Kita dah main kat TikTok dah lama. Kan? Kita dah macam-macam lah. Kan? Dah main kat IG. Tak, view pun tak tinggi juga. Tak kisah pun. Tapi sejak main TikTok ni view dah 1,000. Kan? Dah 2,000. Tiba-tiba dapat 200 balik macam, what? Aku rasa aku kena shadow ban lah. Apa benda sis? So kita just start untuk bersyukur lah. Bersyukur, okay? Bersyukur. Itu je. Bukanlah nak katakan kita bersyukur. Kita bersyukur dan improve. Bersyukur dan improve. InsyaAllah. Okay. Alright. So semua tuan-tuan dah ready ke? Alhamdulillah hari ni doa saya hampir dimakbulkan. Terima kasih semua. So insyaAllah lah hampir 297 orang dan 300 dah. So jom kita mula. So tuan-tuan, kita nak betul-betul mula dah. Minta maaf lah, mukadimahnya memang agak panjang. Okay. Tapi macam biasalah, itulah sedharma yang awak kenal. Kalau mukadimah tu tidak panjang, itu bukan sedharma lah. Itu bukan sedharma. So kita ada Ahmad Safwan. Ahmad Safwan, hari ni kita nak belajar cara nak bagi harga dengan betul dan bahagia. Saya lupa nak letak dan bahagia. Ada 3 poin semuanya. Okay. Cara bagi harga yang betul dan bahagia. Sebab kadang-kadang kalau kita nak bagi harga ni, dia kena rasa ada penuh rasa abundance. Rasa murah hati. Kan? Barulah harga tu akan jadi macam, wow. Faham tak maksud saya? Okay. Alright. So ready? So tolong komen ready. Bismillahirrahmanirrahim. So insyaAllah kita akan masuk poin yang kita yang pertama. Okay, tak apa. Saya tak suruh korang share dulu. Sebab saya nak korang share lepas poin yang ketiga. Dan nak masuk part yang bonus. Bagaimana nak tahu kalau customer tu dah mula 85% setuju nak beli. Itu bonus. So korang kena stay sampai habis untuk saya bagi 3 poin bonus. Macam mana kita nak tahu customer tu dah 85%. Apakah karakter dia? Apakah yang dia buat yang menunjukkan dia dah mula macam sikit lagi nak join. Ada bonus. Jangan risau. Sebab season kedua ni saya belajar the whole season 1. Kan, bahagia se? Terima kasih. Kan, bahagia. Terima kasih Mas Liana. Tak maaf lah, excited. Okay, so kalau macam saya jadi bahagia kurang A tu warna apa? Tu nantilah, tu kita dah cover season pertama. Okay, alright. So bismillahirrahmanirrahim. Cara bagi harga yang betul dan bahagia ini adalah yang pertama. Okay, yang pertama, tentukan objektif kita. Kita nak bagi harga ni apa yang kita nak capai. Macam,
Saya ingat bagi harga tu macam bagi harga bagi gambar ke, bagi pengenalan ke, ataupun nak letak gambar ke. Sebelum kita masuk bahagian teknikal itu, okey, tentukan objektif kita dulu. Okey, tentukan objektif kita dulu. Kita nak harga yang macam mana? Faham tak? So contohlah kita nak capai the first million ataupun kita nak buat 10,000 kita yang pertama. Okey, so harga produk kita tu bergantung kepada macam mana apa target kita. So contohlah kan kita nak dapat 10,000. So kita dapat satu orang customer beli yang 10,000, dapatlah 10,000. Kan kalau kita 10 kita boleh dapat 10 orang customer. Kalau kita nak capai 10,000, seorang beli 1,000. So kalau kita mampu untuk dapatkan 100 orang customer, harga yang kita boleh letak adalah 100. Kan kalau kita boleh dapatkan 1,000 orang customer, kita hanya perlu jual dengan harga RM10. So objektif kita adalah dua benda ni. So berapa ramai customer yang kita boleh rasa dapatkan untuk capai target tersebut. Berapa ramai kan bakal customer yang kita rasa yakin boleh dapat. Yang kita yakin boleh dapat. Dan berapa harga kan yang kita boleh jual. Faham tak? So ini adalah objektif dia. So keyword ni adalah okey berapa ramai customer kita yakin kita boleh dapatkan dan berapa harga yang kita boleh jual. Dan boleh jual ini bergantung kepada apa? Pasaran lah. Bergantung kepada pasaran. Kita punya target market kita. So barulah harga yang you letak tu betul. Faham tak? Barulah harga yang you letak tu betul. Berapa ramai ini adalah bergantung kepada kita punya capacity marketing kita. Ataupun marketing lah. Berapa kuat kita boleh buat marketing. Berapa kuat yang kita boleh buat marketing. So kalau kita boleh spend banyak, kita boleh dapat banyak customer, so harga yang kita boleh letak tu boleh kecil. Untuk kita capai 10,000 kita yang pertama. Ni contoh 10,000 lah. 10,000 kan. So contoh kalau kita nak jual barang harga 100. Okay. Sebab harga dah ditentukan, dah ada dah pun. Okay, so nak tak nak kita ada marketing, fikir cara macam mana aku nak dapat 100 customer. Faham tak? So kalau you fikir pula, okay database aku yang sedia ada sekarang ni ada berapa? Okay, aku ada customer, existing customer aku ada 1,000 orang. So aku nak kena buat 10,000 untuk bulan depan. So macam daripada 1,000 orang database itu, kita offer lah barang yang harga RM10, RM15, insyaAllah dapat 10,000. Settle. Kan? Faham tak? So tentukan objektif anda. Anda nak yang macam mana? So ikut kapasiti. Kalau kita ni mampu dapat 100 orang customer untuk satu bulan, range yang you boleh bagi mungkin 100. 100 ke atas. Jangan lebih rendah daripada 100. Sebab kalau rendah daripada 100, awak kena dapat customer yang lebih banyak. Faham tak? Okay? So ini, dia punya versus ni adalah berapa customer yang kita boleh dapat versus berapa harga yang kita boleh jual. Okay. So kalau tanya saya contohlah. Kita ada, korang dah catat ke? Korang catat Alright, so kita yakin kita boleh dapat satu hari mungkin 3 orang customer. Kita boleh dapat satu hari 3 orang customer. Lebih daripada 1 lah. 3 pun just nice lah. Okay. So target kita, balik kepada target kita. Kita nak berapa? Target ini awak yang catat, awak yang pilih. So kita nak capai 10,000. Okay. So kalau satu bulan, so 3 orang customer, kita nak capai 10,000. Okay, so biasanya kita akan try untuk capai dalam masa 26 hari. So kenapa 26 hari? Sebab kita ada 4 hari kita rehat. 4 hari kita rehat. So contoh 26 kali 3, so kita hanya boleh dapat lebih kurang 78 customer.
70 orang, 78 customer. Okay, so kalau nak dapat 10,000 itu, kita akan bahagilah 10,000 bahagi 78 orang. So minimum orang yang kena beli dengan kita, at least dengan package RM128. Senang kan? Faham tak? So sekarang bila kita tahu kita boleh dapat 78 orang customer, dan harga yang kita nak jual itu adalah RM128, barulah kita buat pilihan nak produk yang macam mana. Produk yang macam mana. Ataupun kita nak kombokan macam mana. Kombokan ataupun kita nak packagekan ke. Simple. Tak payah pening-pening lagi dah. Betul tak? So sekarang ni kita terbalik. Kita duk fikir yang ikut ini salah satulah. Ada orang kalau macam saya akan bagi 26, so sehari saya kena buat 385. Kan nak capai dalam masa 26 hari. Tapi ada orang mungkin susah nak dapat mungkin 385 sehari. So dia ikut capacity dia. Okay, aku boleh setiap hari tu boleh close 2 orang je. Sebab mungkin kerja, urus anak, so tak boleh busy. Kan? So 2 orang setiap hari tu, pagi 1 malam 1. Dia memang confirm lah boleh dapat. So tapi kalau you tahu you boleh close pagi 1 malam 1, so kalau you tak naikkan harga, susah lah. Sebab you tak akan capai target. Sebab tu tak pernah capai target. Sebab kita ada 2 orang customer, 1 orang customer beli berapa? Beli 20. So sehari RM40 je. Kali 26 berapa? Itu yang rasa macam aku penat lah meniaga. Tak ada untung pun. Tahu tak apa? Faham tak ni? So far dapat idea tak? So far apa yang saya letak target ini adalah benda yang berbeza daripada saya ajar. Kalau dulu saya ajar based on target, kita bahagikan sehari, kita kena check berapa orang customer. Tapi mengikut keadaan sekarang ini, kita kena realistik. So kita kena tahu, okay, aku hari-hari berapa, aktiviti aku macam mana. Sebab kalau you push sangat diri you akan tertinggal benda-benda yang lain. So kita ikut situasi yang you selesa sekarang. Dan sekarang apa yang you boleh ubah adalah combo itu you ubah, jual dengan lebih banyak. So kalau macam Jannah jual yang satu set tu saya tak pasti berapa. So sekarang biasa orang ambil satu buluh tu, jual lah 3 buluh terus. Dan kenapa kita tak pernah jual dengan lebih banyak? Is here. Mindset. Kenapa kita tak susah jual dengan lebih banyak? Kenapa kita susah jual package yang lebih tinggi ataupun lebih banyak? Okay, adalah kerana mindset awak. Kan, mindset kita rasa. Adalah rasa customer tak ada duit. Ini mindset awak. Kan, awak selalu rasa customer tak ada duit. Mana awak tahu customer tak ada duit? So kalau inilah yang jadi belief awak, tak ada duit. Ini yang menjadi belief. Kan, apa yang kita pegang, yang kita ulang setiap masa. Inilah yang akan you tarik. Okay, you akan tarik orang yang tak ada duit. Okay? So hati-hati dengan apa yang kita fikirkan. Faham So insyaAllah. Alright. So itu satu. Yang kedua. Okay. Yang kedua adalah kita tak pernah decide pun kita nak package yang mana. Kan, kita tak ada planning. Tak ada planning maksudnya apa? Nak pilih package yang mana? Nak closing cara style apa? Okay, money making activity kita pun kita tak tahu. Okay, money making activity. Maksudnya posting berapa kali sehari kita tak tahu sebab kita tak pernah buat plan. Kita ikut kalau ada rezeki cukup lah. Mana boleh macam tu tuan-tuan.
Business ni is all about numbers. So kalau awak rasa satu posting awak dapat satu leads, kan, untuk dapatkan 2 orang customer, at least setiap hari tu kena ada 20 orang yang PM kita. Fikirkan, carilah macam mana nak dapat 20 orang yang boleh PM kita. Dah. Ini kadang-kadang kita ni tak ada planning. So bila tak ada planning, susahlah. So kenapa saya cerita pasal planning? Tuan-tuan dan puan, story time Bayangkan kalau hari ni kita ada banyak benda nak kena buat. Kita dah set dah daripada pagi nak buat ini, nak buat ini, nak buat itu, nak buat ini, macam-macam kita nak buat. Malam kemarin kita tidur agak lambat. Kita tidur agak lambat. Rasa-rasa pagi tu senang bangun tidur ke tidak? Senang bangun tidur ke tidak? Sebab pagi besok kita tahu dah banyak benda nak kena buat. Betul? Banyak benda nak kena buat. So bila banyak benda kena buat, kita dah ada planning. So walaupun kita tidur pukul 3 ke, kita tidur pukul 2.30 ke, tidur lambat ni, kita senang bangun pagi. Senang. Sebab apa? Sebab dah ada aktiviti. Tapi bayangkanlah, kalau kita ni dah tidur lambat, besok pula cuti, Sadaqallahul Azim. Memang tak bangun-bangun lah. Kan? Subuh pun terlajak. Faham tak maksud saya? So itulah planning. Sebab tu orang yang hebat ni sebelum tidur, dia dah bayangkan besok tu, dia boleh visualize, dia boleh rehearsal. Ni ayat yang power ni. Rehearsal. Dia boleh rehearsal satu hari dia. So kalau awak jenis tak suka menulis, it's okay. It's okay. Tapi rehearsal. Contoh macam hari ni tuan-tuan puan. Saya tuan-tuan puan, setiap kali saya sebelum saya buat live ke ataupun saya mengajar, saya suka akan ambil masa 1 minit kan untuk saya rehearsal diri saya. Saya akan bayangkan, okey hari ni saya akan dapat student yang macam ni, saya dapat hari ni insya-Allah 320. Tuan-tuan semalam agak-agak berapa live kita ramai? Berapa orang yang ada dekat live? 120, 130 je. Hari ni dari pagi, dari start saya cakap apa? Saya nak 300 orang, betul tak? Yang stay dan join dalam sesi saya, betul? Dapat tak? Cuba tengok. Cuba tengok kat atas tu. Berapa orang? Dapat tak? Dapat. Mindset. Adakah saya tahu saya akan dapat atau tidak? Saya tak tahu. Saya tak tahu. Tapi saya yakin dan percaya saya akan dapat. Alhamdulillah saya dapat. Simple. So, orang sales ini kena kuat. Ini kena kuat. Dia kalau dia dah decide dia nak apa, dia decide betul-betul. Dan dia buat. Macam tu. Faham tak? Okay? So insyaAllah lah. So always kita ingat dalam otak kita ni, kita dapat 324 hari ni bukan sebab saya hebat. Tapi sebab Allah bagi izin. Kan? Mungkin hari ni ramai memerlukan tajuk yang saya nak bagi ni. Betul tak? So Alhamdulillah. So don't worry. So follow je saya setiap hari 11.30 setiap pagi. Doakan saya selalu untuk saya sentiasa ada idea yang bagus-bagus. And mungkin dapat buku yang bagus-bagus. Dan insyaAllah lah. Kan, sentiasa bersemangat untuk anda semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Okay. Sebab apa? Saya perlukan anda, wakil saya 322 orang ini untuk sampaikan balik ilmu saya ni pada tim-tim anda. Saya nak you sampaikan balik ilmu yang saya ajar ini dalam you punya konten video. Saya nak you sentiasa ajar balik. Tak apa, tirulah sebiji-sebiji pun apa yang saya cakap. It's okay. Kau nak pakai baju merah, let's go. Teruskan. Tapi ini paling penting. Saya pun ada waktu down juga. Saya pun sedih juga kadang-kadang. Saya bukannya boleh positif. Bayangkan orang yang selalu gelak, ketawa, bahagia tu, ataupun bukan bahagia lah, maksudnya suka gelak, suka gila-gila, biasanya adalah orang yang paling sedih kat dalam. Betul tak? So tapi kat sini lah kita buat, kita share benda yang kita suka. Alhamdulillah dapat feedback dan you guys pun dapat manfaat. Faham? So buat je. Start je. Tapi nak start tu kena buat apa? Okay. Nak start tu nak kena buat apa kan? Apa kita nak kena start tu? First. Alang kita nak buat tu, kita plan dulu. Ni saya suka dan saya belajar dengan Bro Safwan. So siapa yang rasa nak tak faham ke ataupun rasa macam nak cikgu yang lebih muda, yang lebih flawless, okay, so cari Bro Safwan. Okay, so first adalah planning. So plan apa kita nak kena buat, plan. Sebab tu saya kena highly recommend kena plan. Rehearsal dulu. So bila dah plan, next step adalah practice.
Tuan-tuan dan puan, saya bukan lahir-lahir boleh cakap macam ni. Saya dah bercakap macam ni dah bertahun. Kan? Kadang-kadang saya untuk ulang benda yang sama tu sampai-sampai saya dah tahu dah apa saya nak cakap. Alhamdulillah. Sebab tu wife saya, kan, wife saya pun kadang-kadang dia tak nak pergi training saya. Sebab dia dah hafal dah apa yang saya nak cakap. Sebab kita ulang yang sama. Betul? So bila kita dah plan, kita dah practice, ni last yang ramai orang tak buat, iaitu perform lah. Buatlah. Buat. Plan, practice dan jangan lupa perform. Buat. Faham So by the way, buat je. Tagline siapa tu Siapa tahu? So saya nak korang buat satu task. Kalau kemarin kita menggunakan satu formula daripada Abang Badrul Sani 15 saat itu kan. 15 minit yang pertama. So buat je ni, saya rasa tagline siapa Siapa kenal? Buat je. Okay, so kalau anda rasa adalah anda student yang baik, yang memang suka support cikgu-cikgu yang ada, tolong tag dia sampai dia masuk dalam kita punya live. Let's go. Cepat. Tag dia, tag Syamel sampai dia datang dalam live kita ni. Okay, dia datang sampai kat live kita ni dan dia komen. So kalau saya tak nampak kan, buat screenshot, letak dalam group. Itu tandanya memang saya kena sambung saya punya sesi episod ataupun season kedua ni lebih panjang. Let's go. Cepat. Kita tunjukkan. Kita tunjukkan anda punya kuasa viral anda. Adakah cikgu buat je yang anda rasa Syamel itu boleh datang ke sini? Sifu Najak Sadok. Oh, dahsyat. Faham? Tuan Fadli. Tuan Fadli Ghazali tu pun cikgu saya juga. Tapi untuk pagi ni saya nak you seru Syamel tu sampai datang. So far alhamdulillah lah. Kan? So PDCA circle untuk plan, practice dan perform kan. Saya tak pasti puan. Tuan Izwan Adnan. Mungkin kalau PDCA tu nanti saya kena catat lah. Nanti saya akan share besok. Saya tak pasti. PDCA. Oh, plan, do, check, act, circle. Okay, faham, menarik. Saya kadang-kadang saya belajar yang 3 poin macam ni lebih kepada macam saya belajar dengan Bro Hafwan. Kan? Saya belajar dengan Abang Nas. So, benda-benda yang baik-baik ni memang saya suka share balik lah. Kalau secara teori orang buat kajian tu jarang lah. Sebab kita kadang nak sampai tahap nak buat planning tu pun nak belajar secara serius kan. Malas kan? Okay? Alright, terima kasih semua. Tak apa. Nanti dia akan datang. Okay? Nanti dia akan datang. Don't worry. InsyaAllah saya yakin percaya. Kita percaya yang Syamel akan join dengan kita hari ni sama-sama. You believe je. Dan kita tengok Syamel datang ke tidak. Okay, so boleh ke saya teruskan? So yang pertama tadi kita dah belajar objektifnya. Kan, objektifnya. So apa nak kena buat dengan objektif adalah capacity marketing kita dan target market kita. And plan, do, check, action, engineering ni. Aku tak tahu. Tak tahu. Kan, saya share yang 3P tu je. Yang jadi act tu tak pasti. So saya tak nak komen lebih-lebih kalau saya tak tahulah. So saya teruskan pada anda. Terima kasih. Sebab tu kita sebut hari ni adalah learning session. Apa maksud learning session? Learning session ini adalah saya belajar dengan tuan-tuan belajar dengan saya. Sebab tu saya suka. Saya anggap 90 minit ini adalah saya belajar dengan tuan-tuan. Faham tak? Kan, kita bukannya personal coaching, kita punya bukan training. Dan siapa leader-leader yang ada, kalau you nak buat kelas-kelas macam ni, elakkanlah guna perkataan training, elakkanlah guna perkataan coaching. Sebab apa tahu? Sebab orang takut. Setuju tak? And para leader ataupun para anak team, bila nampak dia, Bro Safwan nak buat dia punya training kan. Okay, malam ni kita ada training malam ni kita ada coaching Orang takut. Kan, yang datang pun macam sikit je. Yang betul-betul. Kadang-kadang bila ada training macam, alamak, training ke. Aduh. Malas. Tapi kalau ada benda-benda lain selain training ke, dia akan rasa macam tak ada terpaksa. Sebab ingat, nak belajar ni, dia kena rasa bahagia. Nak belajar ni nak kena ada rasa bahagia. Sebab tu kalau boleh gantilah dengan sharing ke meet and greet. Saya suka meet and greet. Kan, meet and greet
dengan ilmu live mentoring. Okay, lepas ni tukar pada live mentoring. Wow. Kalau macam live mentoring ni macam dah Tommy Robbins. Kan? Bukan. Siapa nama tu Saya pun suka. Nanti saya share dengan Bro Safwan. You boleh jadi macam tu. Word of choice. Betul? Betul. Dengan rela hati. Nak belajar ni dia kena rela hati. So, kita tak boleh paksa orang. Tapi kita cetus minat dia untuk belajar. So kita sebab tu kadang-kadang pemilihan perkataan, pemilihan tajuk, pemilihan headline dalam kita punya learning session tu pun sangat-sangat penting. Kan? Faham So insyaAllah, don't worry. So pelan-pelan perbaiki perkataan kita, insyaAllah you akan dapat respon yang berbeza. Thank you. Okay, jom masuk point yang kedua. Kita masuk point yang kedua. So point yang kedua adalah, apabila kita dah tahu objektif kita nak bagi harga tu nak macam mana, pastikan bagi harga tu kirakan sekali overhead kos-kos yang kita tak perasan. Hati-hati. Kita ni suka bagi harga, kan? Contohlah kita bagi makanan. Kita rasa macam, okay, kos aku RM2, aku jual RM6. Dia tak boleh macam ni. Dia bukannya untung bersih tu. Kan? Untung tu berapa? Untung tu RM4. Bukan. Kiranya bukan begitu tu, Rovan. Bukan. Tolong, overhead ni kena kira. So contohlah, kita ada kos produk kita RM2. Kan? Postage berapa? Postage berapa? Sewa berapa? Kan? Minyak berapa? Kau tambah lagi free gift. Tambah lagi packaging. Kan? Tambah lagi macam-macam lah. So hati-hati. So hati-hati. Okay, so kalau harga tetap dari HQ tapi kita ada kos tambahan lain. Okay. Sebab tu kadang-kadang bagi harga ni, ingat harga ni bukan hanya sekadar harga. Yalah, contohlah kalau harga dah ditetapkan tapi kita ada kos-kos lain yang kita nak cover, betul? So janganlah jual satu je. Jangan jual satu je. Jual dengan lebih banyak. Itu je. Kuantiti naikkan lah. Sebab kalau kos dah tak boleh buat, kos dah ada, harga dah tetap, naikkan kuantiti. Faham tak? So kalau kuantiti tu dah fix, kos pun harga jual pun dah fix, kurangkan kos. Itu je cara kita boleh buat untung. Kan? Maksudnya kita dah maksimum jual satu orang tu dah 10 dah. Dah maksimum dah. Tak boleh jual dah. Kan? So apa kita boleh buat adalah kita boleh, harga dah fix, kurangkanlah. Maksudnya terpaksalah cari alternatif lagi untuk kurangkan kos-kos postage, sewa, minyak, free gift dan packaging. Tapi biasanya yang buat kita terciduk adalah postage, free gift dan packaging. Biasalah, sejak ada TikTok ni semua orang nak packaging dahsyat-dahsyat, betul tak? Nak letak rumbai-rumbai lah, nak letak kad itulah, nak kena kad inilah, kan? Padahal itu semua kos. Tak kisahlah awak print sendiri ke, habis tu ink printer awak tu beli guna Leo. Faham tak maksud saya? Awak lupa, awak tengok orang yang packaging yang besar-besar, yang best-best kat TikTok tu, harga yang dijual tu berapa? Kan? Harga yang dijual tu bukannya harga tak murah lah. Kan? Tak murah. So hati-hati. Awak tak tahu harga dia dijual berapa. Rupanya, astaghfirullahalazim. Rupanya untung awak RM1 je. Bayangkan. Kos RM2, harga jual tu dah RM15. Awak jimat RM1. Awak jimat RM1. Gila weh. Saya jenis tak reti nak jual barang-barang yang RM1 ni. Kalau saya lah, saya tak reti nak jual barang RM1. Sebab apa, macam baik saya jual RM100.5. Okay, ini bukan jimat, sorry. Ini untung. Saya kalau boleh nak jual RM15 RM1. Tapi kat sini at least 30. Saya suka jual yang ini. Tak apalah biar aku kena reject lebih ke, kena buat marketing lebih ke, personal branding kena mantap ke. Sebab apa tau? Sebab closing yang RM15 dan closing RM150, penatnya sama.
Dan bayangkanlah kalau kita closing RM15, untungnya RM1. Takkanlah usaha you follow up customer sampai 3 tahun, untung RM1. Oh my god, saya cannot brain lah benda-benda macam ni. Faham tak maksud saya? Faham kan maksud saya kan? So contohlah kalau you nak degil juga nak jual RM9, silakan. Nak jual RM5 tak apa, walaupun untuk RM1. Tapi jual lah sampai, mungkin kalau kita ambil RM15 ni kali 20. Ataupun kita ambil kali 30. 15 kali 30, so 400.5. Okay, kita jual package 400.5. Itu pun baru dapat berapa? Untung RM20. Sama je. Kalau kat sini, kalau saya jual 400.5 punya harga, saya untung RM90. Beza tak? Ni satu orang customer satu orang customer. Begitu. Okay. So fikir-fikirkanlah. So soalan, bubu fats. Berapa kadar untung yang perlu kita ambil minimum untuk satu produk? Kalau saya akan cuba try untuk dapatkan satu customer tu berikan saya RM30. Kalau saya. Minimum RM30. Cuma kalau macam makanan, macam air tu 30% kira okey kot profit margin. 30% profit margin. Itu je. Faham So kadang-kadang saya nak ngajar secara spesifik tu tak adalah nak belajar betul-betul. Maksudnya tak pandailah nak berapa persen tu, kena cari cikgu yang betul lah kan. Nak ajar costing tu macam mana, memang ada kiraan dia. Tapi sepanjang saya berniaga ni, saya memang akan memilih produk-produk yang at least satu customer tu boleh bagi saya RM30 dengan satu pembelian. Kan? Tapi harga murah lagi mudah dijual berbanding yang mahal. Setuju. Saya setuju. Kan mungkin murah. Kan memang murah. Tapi memang mudah closing. So dah halal mudah closing, jual lah dengan lebih banyak. Kita punya mindset nak buat untung, bukan nak buat sale. Kan? Kalau limit RM39 macam mana ya? Maksudnya? 30% termasuk upah buat. Tak. 30% tu adalah profit margin. Bukannya kita up 30% tu dah tolak cost, kita masih ada 30%. Sebab tu kalau macam makanan yang harga sen-sen ni, kan, 30% sen banyak tu. Memang dah termasuk untung kita. Cuma kena jual dengan lebih banyak lah. Sebab secara realitinya overhead kita setiap bulan tu mau-mau kalau sekarang kat bandar, kalau tak ada RM3,000, tak ada RM5,000, susah juga. Faham tak maksud saya? Kita nak survive. Ingat, mungkin satu hari you boleh buat 2 orang je customer. So nak tak nak kena jual dengan lebih banyak. Itu je. Nak jimat apa lagi? Kita dah tak boleh nak jimat apa lagi dah. Maggi kita dah belah 4. Kan Maggi kita dah belah 4, dah jimat, dah makan semua. Takkan nak jimat, so nak kena buat duit dengan lebih banyak. Itu je. Maksudnya kalau kita jual foundation boleh combo dengan eyeliner, limit blusher ke boleh. Lagi elok. Itu best. Dan kenapa kita tak pernah offer begitu? Sebab kita rasa, alah nanti kalau dia tak nak limit tak apa. Macam mana? Kalau dia tak nak limit, kita ada blusher. So contohlah dia kata, saya tak nak limit. Tapi offerlah dia 2 blusher, 2 eyebrow, 2 foundation. Apa masalah? Tapi nak pakai foundation banyak-banyak apa? Tak payah fikirkan untuk makcik tu. Buat apa dia nak pakai foundation banyak-banyak? Makcik tu ada duit. Closing je lah. Ni aku geram ni. Makcik beli banyak fikir, makcik tak beli kau fikir. Apa nak lagi ni? Faham tak maksud saya? Contoh kos RM70, untung RM300. Tak termasuk postage. Okey tak kos RM70, untung RM300. So kalau biasanya kalau kos RM70, untung RM300, jual boleh lebih kurang RM400.5. Okey sangat. Saya jual Chocoja satu besar satu kecil. Nanti customer dapat 2 flavor. Kan? So saya akan buat apa tahu? Saya akan jual 3 besar, 3 kecil. Kan? Periksa pilih sendiri. Dapat idea dah nak buat combo. Terima kasih. Saya pernah niaga biskut. Tapi buat penat je. Untung sikit. Tak berbaloi sakit pinggang. Tahu tak apa? Pinggang awak tu lagi mahal daripada biskut awak tu. So daripada kita penat-penat kita nak buat biskut, pergi kilang, buatkan biskut untuk kita. Lagi laku. Lagi sedap. Lagi selamat. Lagi bersih. Konsisten pula tu bentuknya. Kita ni kalau lepas kena marah, biskut tu besar-besar, geram kan, nak cepat habis. Kalau tengah gajian, comel, kecil-kecil.
Itu bezanya. Faham sangat. Saya dah buat combo dah. Terbaik. Okay. Faham tak ni? So pastikan kita bagi harga itu kirakan dengan overhead sekali. Boleh? Okay. Itu yang nombor 2. Untuk servis macam mana pula? Untuk servis. Maksudnya? Untuk servis lagilah suka hatilah kita nak letak harga berapa. Suka hatilah kita nak letak harga berapa. Sebab kita yang tahu servis kita. Faham? Alhamdulillah. Kecil besar ikut mood. Memanglah mood awak. Yang buatnya awak. Yang jualnya awak. Yang packagingnya awak. Lepas tu bila orang tak tolong awak marah. Yang nak berniaga siapa? Awak juga. So salah saya. Salah saya. Kan? Tak apalah. Salahkanlah saya kalau awak rasa puas hati. Okay, fahamnya. Maksudnya kau mana better buat produk dari kilang ya. Bukan ke kita buat sendiri homemade. It depend. Bila awak nak pergi ke komersial, kilang adalah yang terbaik. Ada je kilang yang buat biskut yang sedap. Serius saya cakap. Ada. Bila awak homemade, awak kena ada satu, homemade lagi susah tau. Homemade lagi susah nak, bukan apalah. Mungkin kita boleh buat lah 6 angka, 5 angka dengan homemade. Tapi kalau you nak grow sampai 1 million, nak ada capacity, nak kena ada orang, nak kena ada kilang. Lah ada kilang juga kan sendiri. Kilang besar. Nak beli mesin dah mahal. Tiba-tiba business drop. Kilang tetap kena jalan. Faham tak? Kilang tetap kena jalan. Sebab kalau kilang tu tak jalan, rosak. Bila rosak, lagi banyak kos lah. Last, buang. Betul. Homemade susah. Dia bagi saya, dia depend lah. Ikut masing-masing lah. Tapi bagi saya lebih suka macam benda tu tak payah fikir. Kita fikir marketing je. Production biar ada orang tolong jagakan. Settle. Ini kita lah yang buat. Kita lah yang jual. Kita lah cari agent. Kita lah buat training. Kita lah yang menulis. Yang tu yang botak. Itu yang botak. Faham Alright. Dan yang ketiga adalah kita bagi harga. Okay. Kita bagi harga biasanya lebih tinggi. Kan? Lebih tinggi daripada yang lain. Kenapa saya kata nak kena bagi harga lebih tinggi daripada yang lain? Maksudnya market kita lah. Kan? Kenapa saya lebih suka bagi harga yang tinggi? Kenapa? Sebab yang pertama adalah sebelum korang kecam aku, sabar jap. Kenapa saya kata nak kena bagi harga lebih tinggi? Supaya kita ada ruang. Supaya kita ada ruang untuk test market. Ini je. Faham Biar kita ada ruang untuk test market kita. So bila kita letak harga tinggi, okay, kita boleh tawar-menawar. Kita boleh turun. Tapi kalau kita letak yang paling bawah, kita kononnya kita nak ramai orang beli sebab orang jual RM4, kau pun nak jual RM4. Betul? Kan? Padahal mungkin RM4 itu awak terlupa satu benda adalah volume yang dia buat, cost yang dia buat itu mungkin sangat kecil. Dia boleh jual RM4 sebab cost dia mungkin RM3 tu satu dan kuantiti tu sangat banyak. Dia kalau awak jual 2 biji sehari dengan RM4, dia boleh jual 100 biji sehari. 2 biji sehari untung RM1, baru RM2. Dia 100 biji sehari untung RM1, baru RM200. RM100. Macam tu lah. Faham tak? So contoh. Kenapa kita kena letak harga lebih tinggi daripada market adalah harga tinggi ni kat mana? MSRP. Ni untuk founder-founder bukannya para ejen. Ejen awak dah harga tu dah fix, tak boleh buat apa dah. So you kombokan untuk jual dengan lebih banyak. Ini untuk para founder-founder yang ada. So MSRP ni sangat penting. So harga kat kotak tu, contohlah kita plan nak jual kita punya jus itu RM30. Kat kotak itu biasanya kita letak extra 30%. Extra 30%. Biasanya macam tu. Walaupun kita tahu kita belum nak jual 30% ini, tetapi kita letak 30% daripada RM30 ini, mungkin kat botol tu harganya lebih kurang RM47 contoh.
Contoh. Faham tak? So kat sini bila harga bila harga kat sini RM47, harga yang kita nak jual RM30. So customer dah jimat RM17. Faham tak? Dapat tak idea? Ini untuk para founder untuk orang-orang agent itu, yang MSRP ini lebih pada combo package yang kita bagilah. So contohlah kalau harga produk tu dah fix, kita boleh bagi free gift, dan free gift tu kita nilaikan, kita tambahkan sekali. So harga asal untuk package ini adalah dengan free gift yang kita dapat. Kalau produk saja 30, free gift dah 50. So total hari ini yang kalau you nak beli semua adalah RM80. Tapi hari ni saya offer RM40 harga produk saja. Dan harga produk saja. Harga produk saja. Contoh macam tu. Itu je. Kan. So dapat idea tak? So itulah bagaimana kita nak letak harga tinggi. Okay. Alright. So far 3 point yang saya share hari ni, bagaimana nak bagi harga something baru, lain daripada yang lain. Kira okay? Faham ke? So kalau faham, alhamdulillah, tolong komen faham. Dan sebelum saya masuk kita punya bonus point, bonus point, tolong share sekali lagi pada kawan-kawan, ataupun kalau live ni boleh copy link lah, supaya saya akan masuk bonus point. Saya nak tanya, Syira nak tanya apa? Syira nak tanya apa? Kita nak masuk bonus point kita. Don't worry. Bagaimana nak tahu, nak kenal customer tu dah ready nak beli ke tidak? Bonus point. Okay, tak nampak soalan lagi So, boleh ajar tak macam mana nak survey market demand? Boleh ajar tak nak survey market demand? Biasanya kalau saya start nak survey market demand, saya akan bermula dengan saya punya keyword lah. Keyword research. Itu adalah start yang pertama. Keyword research kat Google Analytics ke, itu pun bagus lah untuk tempat kita nak start. Keyword research. So kita cari kat Google tu untuk kita punya produk itu ataupun demand kat produk tu, berapa ramai yang cari. Itu bagus. So kat mana dah buka mic? Tekan kat bahagian ada butang box tu. Butang box tu, pilih yang 199 diamond. InsyaAllah boleh buka mic. Boleh Safwan? Cuba try. Cuba try. Cuba try. So ada box belah kanan. Jangan bagi, kalau bagi rose pun boleh juga. Tapi kalau nak bagi rose, pastikan tekan banyak kali sampai dapat 199. Macam Isuan ada dalam tu. So tekan banyak kali sampai 199, insya-Allah. Memang jumpalah open mic itu. Memang ada. Google Trend ke betul. Google Trend, Google Analytics boleh, insya-Allah. So itu adalah keyword, dan saya akan start dengan keyword kat situ lah. So kalau macam bulan itu ramai orang cari bantal. Bantal ke kabu. So boleh go, let's go. Wow, terima kasih dapat mic. Saya dapat mic baru hari ni. So faham So itulah cara macam mana kita nak cari demand. So makin tinggi research itu makin bagus lah. Sebab benda tu memang in real situation, bukannya kita assume. Ataupun mungkin kita tengok trend kat Shopee, trend kat Lazada, yang kita tengok preferred kat atas tu kebanyakannya produk-produk apa. Itu adalah market demand. Alright, so semua dah ready ke tuan-tuan? Saya nak bagi 3 point ni. So saya nak bagi 3 point. Bagaimana nak tahu? Bagaimana nak tahu? 3. Bagaimana? Saya jangan bagi soalan. 3 ciri-ciri customer yang 85% close. Dahsyat aku punya ayat. Ciri-ciri, 3 ciri-ciri customer, ataupun apa yang customer buat tu, tanda dia adalah dia ada 85%. Hampir close. So ready?
Alright, so kalau semua ready, Alhamdulillah. So point yang pertama, macam mana kita nak tahu customer itu insyaAllah akan close adalah apabila dia dah mula bercakap dengan lebih cepat ataupun reply dengan lebih banyak. Reply cepat dan banyak kali. Anda perasan? So ini adalah ciri-ciri customer yang pertama kita. So kalau kita WhatsApp orang tu kan, ataupun bila kita dah buat presentation, reply dia dah makin cepat dan makin banyak, so itu adalah ciri-ciri orang itu dah 85% insyaAllah close. 85% insyaAllah close. So itu first. Okay, itu first. Ni rahsia ni. So saya bagi bonus. Okay. Yang kedua. Apakah ciri yang kedua untuk customer-customer yang dah 85% close ini? Tiba-tiba ramah. Friendliness. Tiba-tiba jadi friendly. Tiba-tiba jadi friendly. Ini adalah point yang kedua. Jika customer itu dah 85%, okay, 85% close. Faham Boleh? Okay. Ni. So biasanya kalau dua benda ni kita boleh identify lah dalam WhatsApp. Tak ada masalah. Okay, kita dah boleh identify dalam WhatsApp. Okay. Dan yang last. Okay. Dan yang last adalah ni kalau siapa-siapa yang buat secara offline ke, ataupun kalau kita pergi kedai ke, atau kalau kita dah habis PKP nanti kan. So yang ketiga ini kan, dia dah pegang dagu. Dia dah pegang dagu, waktu dia dah mula berfikir. Dia buat macam ni. Pegang dagu, menunduk dan dalam keadaan deep think. Sebab tu kalau yang ketiga ini kita tak boleh nampak lah. Kan? Tapi dia dah mula macam, nak mana ni duduk sedap ni. Nak ikan keli ke, nak ayam masak merah? Ikan keli ke, ayam masak merah? So ini adalah 85%. Yang insyaAllah awak tinggal endorse sahaja, trigger sahaja, insyaAllah dia akan join. Dia akan beli. So dapat 3 bonus point untuk anda yang dah habiskan sesi hari ini, episod yang ketiga dalam season yang kedua. So Alhamdulillah, dan semoga esok kita maintain 280 orang boleh. Dan saya nak you ajak orang-orang lagi supaya kita boleh maintain ke arah 350, dan hari yang keempat kita akan go for 400. So kita nak lah setiap hari tu ada growth. Kan? Ada peningkatan. So insyaAllah lah makin ramai yang join, makin insyaAllah lah you akan push diri saya untuk bagi lebih lagi dan lebih lagi. Boleh so far benda ni saya tak pernah ajar. Saya tak pernah ajar dalam Zoom saya tak pernah ajar dalam kelas sebelum-sebelum ini kan. Dan kenapa saya dapat soalan ini ataupun saya dapat tajuk ini adalah berdasarkan anda semua yang komen yang semalam. Siapa tak nama dia saya lupa lah, tapi bagus dia tanya, "Sir, kenapa orang lepas bagi harga dia blue tick?" Kenapa orang lepas bagi harga dia blue tick? So itu je. Kan, itu je sebenarnya yang menyebabkan inilah yang terjadi. Kita hampir 1 jam kan, 1 jam lebih. Alhamdulillah. So insyaAllah lah, all the best you guys. Apa yang saya sampaikan hari ni cuba korang hadam-hadamkan, dan yang paling penting share lah pada kawan-kawan. Okay. Alright, so siapa yang tak nak tertinggal, tolong pergi ke bio saya sekarang. Okay, pergi ke bio saya sekarang, join group Telegram. Okay, join group Telegram. Dan yang paling best adalah kat bahagian saya punya profile itu ada ada loceng. Okay, ada loceng. So tekan kat loceng tu, set kepada all notification live. InsyaAllah lah, nanti kalau saya dah buat live, you akan dapat. Okay, you akan dapat. So nanti untuk tajuk yang seterusnya esok. Okay, so nanti korang tolong bantu saya. Yang paling penting adalah share nota-nota yang ada dalam grup Telegram kita, meriahkan dalam grup Telegram tersebut, insyaAllah. Dan nanti komen lah kalau ada tajuk-tajuk yang menarik, saya akan cover. So ada save tak live hari ni? Ada? Save live hari ni memang ada save. Nanti saya akan upload kat YouTube dan korang boleh tengok di Telegram. Okay? Alright, so itu sajalah daripada saya. Terima kasih sekali lagi.
All the best. Kita tak nak lama-lama, cukuplah sampai 12.40. Itu pun dah banyak benda nak buat kan. Oh, nak scroll Anis Katniss. Yang mana tu nak tengok? Scroll yang kat atas, yang mana? Okay nah, tengoklah dulu. Sebelum saya padam. Okay, nampak tak? Terima kasih semua. Terima kasih Tira, Bella, Mimi, Maliana. Terima kasih Jannah, Aikal, Bro Safwan, Syaza, Anis. Thank you so much. Kan? So insyaAllah lah kita akan jumpa esok. So jangan lupa untuk join group Telegram. Dan pastikan onkan butang loceng untuk tidak tinggal apa saja yang live yang saya buat. Okay, so siapa yang bagi diamond, terima kasih sangat-sangat. Kan, Izwan Adenan, thank you so much. Woi, banyak sangat hadiah tu. Okay. Kalau share ilmu ni dengan kena kredit saya ke? Tak perlu. Tak perlu. Tapi nanti dalam komen tu tag nama saya pun tak ada masalah. Share je. Saya okay je. Tapi kalau terlupa, it's okay. Jangan rasa bersalah. Saya pun dapat ilmu ni pun dari buku, tuan-tuan dan puan. Saya pun baca buku juga. Bukannya saya tahu semua benda. So, saya baca dan saya olahkan dengan bahasa yang paling mudah. Okay? Alright. So, itu saja daripada saya hari ini. Saya Sudarma, your favorite closing specialist. So, yang baik semua datang dari Allah. Yang silap dan salah datang dari saya sendiri. So, kita tangguhkan sesi kita hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wahamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin 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 ya rabbal alamin. So tuan-tuan, tahniah dan terima kasih pada semua orang yang ada hari ni. So korang siapa-siapa nak record ni tolong record sekarang Nanti tag saya kat IG. Nanti insyaAllah lah. Nanti kalau korang buat ayat panjang-panjang sikit, nanti saya akan follow baik-baik. Okay. So hari ni, kita akan semua berkawan di atas muka bumi ni sampai satu masa nanti. InsyaAllah dengan izin Allah, kita akan berjiran di syurga nanti. Okay. So saya Sudarma, your favorite closing specialist. Jangan lupa senyum. Jangan lupa bahagia. Chin up. And wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye-bye. The same girl, the